Terima kasih Encik Azri sudi meluangkan masa pada pagi ini bersama kami. Jadi untuk pertamanya, bolehkah Encik ceritakan sedikit berkaitan latar belakang diri? Nama diberi saya Muhammad Azri bin Ismail. Asal lahirnya dari luar negara lah, lahir di Thailand. Tetapi ibu bapa semuanya rakyat Malaysia lah, cuma lahir je hanya di sana dan membesar di negeri Kelantan. Dan orang kata memang orang Kelantan lah, rakyat Kelantan. Kemudiannya saya dari segi pendidikan awalnya di Hulu Kelantan lah, di Hulu Kelantan, iaitu di Malik Urai, Kelantan. Kemudiannya sekolah menengah di Dabung, kemudian ke Kuala Krai, Sultan Yahya Petra 1. Selepas tamat persekolahan di Sultan Yahya Petra 1, saya ke negeri Kedah, sama belajar di negeri Kedah, iaitu di Universiti Utara Malaysia, Sintuk Kedah, selama lebih kurang dalam 3 tahun. Dan selepas tamat ijazah yang pertama, saya kemudian bekerja di UUM sendiri sebagai pegawai kontrak di unit HEP UUM, diikuti dengan bahagian filing di Chancellery UUM. Itu dari segi secara rekah lah. Kemudian dapatlah offer tahun 2022, dapat offer interview untuk hadir ke Imtihan Bersut sebagai warden pada masa itu, tapi saya tidak hadir lah. Masih lagi kekal di Sintuk UUM. Kemudian pada 2023 barulah saya hadir ke Imtihan Bersut. Pada 21 hari bulan 12 2003 itu jam 10 pagi secara rasmilah saya berdaftar sebagai warga imtiaz lah. Pada itu pun jawatan dia yang pertama saya masuk ke imtiaz ni sebagai pegawai takbir. Sebagai pegawai takbir lah. Dan dari segi latar belakang pendidikan lagi, semasa saya di awal-awal penubuhan imtiaz itu, saya sambung belajar dalam bidang master pendidikan kampus Pantai Timur UUM, iaitu di IPG Sultan Mirzah sendiri. Di IPG Sultan Mirzah lah. Lebih kurang dalam setahun setengah tamat master, habis dah master. Kemudiannya sekarang ni masih lagi belajar untuk PhD saya, dan insyaAllah tahun ni tahun akhir lah saya dalam PhD pengurusan pendidikan juga di Uniza. Itu dari segi sejarah pendidikan. Kemudiannya dari segi penempatan sekolah, yang pertama Imtiaz Bersut merupakan sekolah pertama saya. Sehingga kini insyaAllah. Dan insyaAllah lah. Tapi alhamdulillah masih lagi diberi rezeki. Maksudnya saya posting sebagai guru di Imtiaz Bersut ini iaitu pada 2004. 2004 saya convert daripada pegawai takbir kepada guru. Kemudiannya terus kekal sampai sekarang ni lah. Dan secara rasmi masuk di bawah kementerian pada tahun 2008. Yang kalau sebelum tu berkhidmat sebagai guru tu di bawah Kerajaan Negeri Terengganu lah, di bawah Yayasan Terengganu. Kemudiannya apabila sekolah Imtiaz Bersut diambil alih sebagai SABK, ada perjanjian dia dengan pihak Yayasan Terengganu pada tahun 2008 tu, maka semua guru yang ada secara automatically dia dah jadi sebagai guru di bawah KPM. Itulah dari segi sikit sebanyak lah. Terima kasih. Jadi kita teruskan juga. Jadi kami nak tahu siapakah pengasas sekolah imtiaz ni? Pengasas sekolah imtiaz. Untuk pengasas sekolah imtiaz ni, permulaan penubuhan imtiaz ini sebenarnya merupakan cetusan idea daripada Tan Sri Haji Idris Yusof.
yang merupakan pengasas imtiaz lah. Dan idea penubuhan imtiaz ini sebenarnya telah ada pada peringkat awal lagi, iaitu pada tahun tahun 1996 idea. Kemudiannya pada masa itu masih lagi dalam peringkat perbincangan, iaitu sama ada ia ditubuhkan sebagai sebuah college ataupun sebagai sebuah sekolah. Tetapi pada tahun 1999 secara rasminya imtiaz telah direalisasikan sebagai sebuah sekolah. Tapak asalnya, tapak asalnya kita boleh lihat di Kampung Raja lah. Di Kampung Raja lah, yang mana ia bersebelahan dengan Masjid Kampung Raja itu. Okey. Jadi Tan Sri Idris Yusof merupakan pencetus dan juga pengasas kepada penubuhan imtiaz lah. Okey. Dan organisasi sekolah imtiaz ini sebelum pada ini, kalau kita sebenarnya dia apabila ditubuhkan peringkat awalnya, dia ada satu kumpulan yang mengurus takbirkannya yang kita kenali sebagai Jemaah Pengurusan Imtiaz. Dan peringkat awalnya diletakkan di bawah Yayasan Ihsan untuk memudahkan urusan pengurusan kewangan dan juga pembayaran gaji lah, pembayaran gaji, kaki tangan dan juga guru pada masa tersebut. Dan pada peringkat awalnya ditubuhkan sebagai sebuah private school lah, sekolah swasta. Dengan pengambilan yang pertamanya Ashabul Kahfi, 7 orang pelajar sahaja. Pada masa itu semua orang tak nampak lagi macam mana hala tuju imtiaz, sekolah baru, dalam private school kan. Jadi dengan 7 orang pelajar ni lah yang bergerak dengan urus takbirnya oleh Dr. Wan Zikri. Dr. Wan Zikri, kalau dulu biasa dipanggil sebagai Ustaz Wan Zikri lah. Sekarang ni dia dah Dr. Wan Zikri, dah pencen dah daripada pendidikan, tapi masih lagi berkhidmat dalam bidang pendidikan lah. Dia antara orang-orang hebat lah yang mengendalikan imtiaz, dan dia merupakan pengetua pertama lah yang mengurus takbir imtiaz, Dr. Wan Zikri ni. Dan pengasasnya Tan Sri Idris Yusof ni lah. Okey. Dan pada masa tersebut kumpulan guru yang mengajar pun di imtiaz adalah secara kontrak. Secara kontrak. Gaji pun dibayar melalui sumbangan lah, melalui sumbangan, dan antara badan-badan yang terlibat sama dalam menyokong penubuhan awal imtiaz ni ialah Majlis Pendidikan Daerah Besut, Majlis Kebajikan Pendidikan Daerah Besut, yang diasaskan oleh Tuan Haji Yusof bin Qasim. Ini antara orang lama lah yang banyak membantu untuk perjuangan menyokong penubuhan imtiaz ni oleh Tan Sri Haji Idris Yusof. Dekat awal lah. Okey, seterusnya apakah jadi sejarah awal penubuhan sekolah imtiaz ni? Jadi kami nak tahu tujuan sekolah imtiaz ni begini. Pendidikan ke mula-mula. Okey, kalau ikut daripada sumber asalnya, penubuhan imtiaz ini dibina adalah sebagai satu lonjakan perubahan dalam dunia pendidikan. Bagi saya, ia satu cetusan idea yang hebat oleh Tan Sri Haji Idris Yusof, sebab dia cuba untuk hadirkan satu institusi pendidikan yang lain pada yang sedia ada pada masa tersebut. Yang pertama sekali iaitu dengan satu lontaran idea, iaitu ke arah melahirkan generasi yang ulul albab, iaitu gabungan daripada pendidikan, kurikulum pendidikan kebangsaan plus dengan hafazan Al-Quran. Okey. Pada masa tersebut kita dapat lihat masih lagi suasana pendidikan dia agak terpisah. Okey, kalau pendidikan pondok-pondok, pendidikan agama maksudnya tahfiz je lah. Aliran agama je lah. Yang kalau pendidikan science stream saja. Tak. Okey, jadi satu cetusan idea yang kolaborasi yang baik lah yang dicetuskan oleh Tan Sri Haji Idris Yusof, iaitu dia gabungkan, iaitu pendidikan hafiz, pendidikan tahfiz dan juga science stream. Ini satu lonjakan yang sebenarnya ke arah melahirkan golongan cendekiawan Muslim lah sebenarnya. Dan kita dah, kalau di imtihan ni kita kenali ke arah melahirkan generasi ulul albab.
Berdasarkan kepada 3 prinsip. Qurani, Ijtihadi dan juga ensiklopedik. QEI. Dia panggil QEI. Okey. Daripada QEI inilah yang kita gabungkan. Kita gabungkan untuk melahirkan cream of the cream student, iaitu generasi ulul albab. Okey. Itu dari segi tujuan sekolah dibina lah. Satu hari nanti kita dapat lihat masyarakat kita dengan lahirnya golongan cendekiawan muslim ni, maksudnya contohnya doktor, tapi dia fasih dengan bidang agama, lahirnya seorang peguam, dia tahu dalam segi hukum hakam syariah, itulah bendanya. Banyak lagi lah. Dan dari segi nama asal imtiaz, imtiaz sebenarnya itu satu akronim yang menunjukkan kepada excellence sebenarnya. The best school in the world, IMTIAZ tu iaitu itqan, mahabbah, taqwa, istiqamah, akhlak, za'mah. Iaitu satu kombinasi yang kita bina untuk kecemerlangan anak-anak. Itqan iaitu kesungguhan, mahabbah iaitu kasih sayang, taqwa ketakwaan, istiqamah iaitu kesungguhan, akhlak itu adab dan akhlak, dan za'mah itu kepimpinan. Yang kita bina untuk anak-anak. Jadi imtiaz itu memberi satu erti dah kepada warga imtiaz sendiri, khususnya untuk pelajar-pelajar lah. Okey, itu dari segi nama imtiaz. Dan pada peringkat awal penubuhan imtiaz ni, orang kata apa, masyarakat sekitar agak terkejut jugalah. Tak percaya nak hantar anak kan. Macam mana nak hantar anak? Sebabnya sekolah baru, kemudian private school, lepas tu duduk pula di bangunan yang buruk, bangunan yang usang, yang mana bangunan yang tepi masjid itu merupakan tapak sekolah menengah makrif yang ditinggalkan dari dulu, iaitu bangunan wakaf daripada Datuk Bentara Luar. Dulu arwah Datuk Bentara Luar yang wakafkan, kemudiannya diambil alih oleh pengusaha imtiaz, dan kita upgrade bangunan kayu. Bangunan kayu asal daripada bangunan kayu yang sekarang ni menjadi bangunan sekolah rendah Islam Sri D lah. Okey. Daripada bangunan kayu, kalau bangunan yang kekal, bangunan kayu yang kekal itu bangunan yang di bahagian tengah itu, yang atap atap senggora. Atap tanah liat tu kan, atap senggora. Itu yang asal. Okey. Yang sebelah kiri itu yang dibina pada waktu imtiaz berada di sana lah. 2 blok lagi, yang blok blok bangunan yang ada tu yang baru tu, yang asalnya di bahagian tengah sahaja. Jadi peringkat awal penduduk sekitar agak rasa agak janggal lah dengan penubuhan imtiaz. Tapi walau bagaimanapun, hasil pada perkongsian dengan masyarakat, gerak kerja daripada pihak jemaah pengurusan dan juga pemimpin-pemimpin komuniti setempat, yang mana jutera daerah terlibat, pihak satu terlibat, pemimpin-pemimpin masyarakat pada masa itu terlibat, JKK, Khairiah Masjid, Kapuraja pun terlibat. Sebab apa? Dia belajar akademik di bangunan, tetapi waktu pagi dia berada di masjid, mengimarahkan masjid dengan kelas-kelas Al-Quran diadakan di masjid. Jadi satu kelebihan juga, maksudnya Masjid Kapuraja tu nampak meriah lah, dengan pelajar-pelajar yang belajar di sana, mengimarahkan masjid dengan halaqah-halaqah Quran, dan solat 5 waktu pun di Masjid Kapuraja pada masa tersebut. Kelas akademik sahaja di blok bangunan sekolah. Jadi orang kata satu sumbangan, dan alhamdulillah kemudiannya boleh dikatakan masyarakat setempat tu memandang positif dengan adanya imtiaz itu. Sebab apa? Contohnya bila ada kematian, maka anak-anak imtiaz lah yang diangkut untuk solat jenazah. Anak-anak imtiaz lah yang menyumbang tenaga juga di pada hujung minggu, gotong royong bersih kubur ke rumah warga tua, kemudiannya untuk adakan juga majlis tahlil. Jadi orang kampung ni kalau nak tahlil, dia jemput anak-anak imtiaz, baca yasin, tahlil apa dia. Jadi hubungan dengan masyarakat tu memang agak rapat lah. Itu dari segi tu. Dan lama kelamaan imtiaz ini telah menjadi sebutan di kalangan penduduk setempat.
satu aura positif orang kata tersebar, masyarakat bermakna positif lah itu benda. Daripada situlah masyarakat mula berebut nak hantar anak ke imtiah. Itu dari segi apa sejarah awal lah. Tadi Encik ada mention ada cakap pasal ulul albab. Ulul albab, okey. Nak tahulah definisi secara ringkas mengenai ulul albab itu sendiri. Okey, definisi secara ringkas mengenai ulul albab itu, ulul albab ini sebenarnya telah disebut dalam Al-Quran. Ada 16 ayat kalau silap saya dalam Al-Quran yang menyentuh berkenaan ulul albab, iaitu kalau secara ringkasnya disebut itu sebagai golongan yang terpilih. Golongan yang terpilih iaitu golongan yang orang kata diberi pilihan oleh Allah SWT. Yang ini kita boleh lihat dalam Al-Quran sendiri. Kalau kita buat secara detail dalam Al-Quran itu, kita dapat lihat bukan ada 16 ayat yang menyokong ulul albab. Kata ulul albab ini iaitu satu golongan yang terpilih yang dapat menguasai pelbagai bidang. Pelbagai bidang multidisiplin knowledge itu yang dikatakan generasi ulul albab. Ya, kalau di imtiaz generasi kita sasarkan kelahiran generasi ulul albab ini iaitu berdasarkan kepada 3 komponen utama, iaitu Qurani, ensiklopedik dan juga ijtihadi, QAI tadilah yang saya maklum tadi. Iaitu dari segi Qurani, kita menjadikan Quran itu sebagai sumber rujukan utama dalam perkembangan ilmu dan juga dalam pembelajaran anak-anak. Yang mana contohnya setiap subjek yang diajar di imtiaz akan dikaitkan dengan mana-mana ayat Al-Quran. Contohnya kalau matematik, dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan bidang matematik. Kalau dalam bidang bio, dikaitkan dalam bidang biologi, ayat-ayat yang berkenaan. Begitu juga dalam bidang geografi. Okey, dari segi contoh dari segi penunjukan arah, penunjukan arah, macam mana bintang-bintang itu menjadi panduan. Itu semua disentuh di Al-Quran. Banyaklah semua skop ilmu yang ada yang diajar itu boleh dijadikan Al-Quran itu boleh dijadikan sebagai sumber rujukan utama lah. Jadi cikgu-cikgu dia akan tengok topik-topik yang diajar itu dan dicari. Dia tengok dalam Al-Quran itu ayat mana yang boleh disampaikan kepada pelajar. Itulah dari segi ulul albab ini juga merupakan cream of the cream lah. Itu satu kelompok anak-anak pelajar yang terbaik. Multidisiplin ilmu yang mereka menguasai semua bidang. Contohnya yang kita dapat lihat sekarang di imtiaz, di imtiaz sekarang ni, kita dapat lihat yang pertamanya, kalau saya ambil yang tingkatan 1 sekarang ni lah, contohnya tingkatan 1 sekarang ni, mereka menghafal Al-Quran, dalam lingkungan juzuk sehingga 10 juzuk. Dah yang kalau yang terkini, kalau yang form tingkatan 1 dah ada yang capai lebih kurang dalam 18 juzuk dah. Baru masuk tingkatan 3, baru masuk bulan 3 baru ni. Tapi sekarang ni baru bulan 10 dah 18 juzuk. Jadi itu alhamdulillah lah rezeki anak-anak kan. Dan mereka juga menguasai multi language. Mereka belajar bahasa Inggeris, mereka belajar bahasa Arab, ada juga satu kelas untuk Mandarin dan 2 kelas lagi untuk bahasa Jepun. Jadi kepelbagaian bahasa itu merupakan satu kelebihan pada mereka sebenarnya. Itu dalam 6 bulan pertama. Jadi dalam usaha untuk menyokong kepentingan ulul albab pada sekolah ini, dah menjadi tradisi daripada awal penubuhan imtiaz sampai sekarang. 6 bulan pertama anak-anak pelajar ini mereka dikehendaki yang tingkatan 1 lah mengikuti program asasi imtiaz. Dia tak sama dengan sekolah harian biasa dan juga SBP tak samalah. Jadi 6 bulan pertama ini mereka ada, kalau tak silap cikgu, ada lebih kurang dalam 18 modul yang mereka perlu belajar dan kuasai sebagai sebahagian daripada program asasi ulul albab. Contohnya modul personality diri. Mereka diajar macam mana untuk membentuk karakter personality diri yang terbaik.
apabila berada di sekolah dan juga bila mereka keluar daripada imtiaz, modul komunikasi skill, macam mana kemahiran untuk mereka bercakap, dan juga kemahiran untuk menjadi seorang leader, dan juga macam mana cara, dan juga modul akhlak dan adab, iaitu untuk pembinaan karakter tadi lah, untuk menyokong personaliti diri tadi, segi adabnya, budaya salamnya, dari segi nada bahasanya, dari segi gerak body language-nya apabila mereka berkomunikasi kan. Itu tidak ada di sekolah-sekolah harian biasa. Cuma benda dia ajar secara macam umum. Tetapi kalau di imtiaz, benda itu kita bentuk dia dalam modul-modul khas program asasi ulul albab tadi lah, untuk menyokong kelahiran apa yang dikatakan dia generasi ulul albab itu karakter pertama yang kita cuba bina di sekolah imtiaz lah. Dan dari segi kepentingan ulul albab ni kepada sekolah ini, sebenarnya sekarang kita dapat lihat imtiaz pada Januari ni dah secara rasmi untuk imtiaz besuk lah, sebenarnya untuk imtiaz besuk dah capai 25 tahun penubuhan imtiaz. Okey, dalam selang waktu 20 tahun, tidak sampai 25 tahun pun, lebih kurang dalam 18 tahun, 17 tahun pun kita dah capai dah apa yang kita sasarkan, iaitu melahirkan anak-anak yang cerdik, yang pintar, yang kalau moto imtiaz dulu dipanggil apa, soleh pintar. Anak-anak yang soleh pintar, itu moto asal imtiaz. Itu sekarang ini pun kita pakai yang sama, soleh pintar. Jadi kelahiran anak-anak inilah yang sebenarnya dapat memacu kepada kecemerlangan sekolah sebenarnya. Yang pada masa hari ini kita dapat lihat antara sekolah-sekolah terbaik yang ada di kementerian, yang ada di negara kita, ialah imtiaz lah. Imtiaz. Itulah kepentingan ulul albab lah. Okey. Bilakah sekolah ini ditubuhkan pada tahun yang betul-betul pada yang pertama tu? Yang pertama. Okey, sekolah ini ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1999 lah. 1999. Okey, secara rasmi lah ditubuhkan. Okey. Dan ia merupakan yang pertama lah. Kemudiannya apabila berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, maka imtiaz ini telah diambil alih oleh pihak Yayasan Terengganu. Okey. Dan apabila diambil alih oleh pihak Yayasan Terengganu pada tahun 2004, okey, kemudiannya imtiaz ini telah bergerak lebih jauh, berkembang, okey. Daripada imtiaz besuk telah berkembang menjadi sebahagian pada dasar negeri, okey, dan di setiap daerah telah ditetapkan akan ada sebuah imtiaz untuk di setiap daerah. Jadi penubuhan imtiaz telah berkembang daripada imtiaz besuk, imtiaz Dungun, imtiaz Kuala Terengganu, imtiaz Kuala Berang, kemudiannya imtiaz Kuala Berang, kemudian diikuti dengan imtiaz Kemaman, imtiaz Setiu, imtiaz Marang, dan yang paling bonsu imtiaz Kuala Nerus. Jadi kita ada 8 daerah di negeri Terengganu. Jadi alhamdulillah melalui dasar negeri, iaitu yang menetapkan imtiaz di setiap daerah, dan imtiaz telah ada 8 lah sekarang ni. Ada 8 sekarang ni, ada 8. Kami nak tahu juga, apakah letaknya lokasi asal sekolah ini dibina? Macam yelah, memang dia ada perubahan kan. Jadi punca berlakunya. Punca berlaku perubahan. Okey. Penubuhan asal imtiaznya iaitu di Kampung Raja lah. Yang tapak yang tepi masjid Kampung Raja itu, yang saya beritahu tadi lah. Okey. Kemudiannya apabila yang sebagaimana yang saya maklum tadi, apabila dah masyarakat dah nampak dah kan, daripada 7 orang pelajar, yang itu pun kita terpaksa cari tanpa dengan kelayakan akademik yang cemerlang apa saja. Maksudnya yang peringkat awal tu just siapa yang nak masuk. Okey. Kemudian bila dah ramai nak masuk, kita pun dah ada dah syarat-syarat dia, apa dia dengan syarat kemasukan dia, kelayakan UPSR dia nya, dan kemasukannya peringkat awalnya melalui yang tingkatan 1 lah. Tingkatan 1 sajalah. Okey.
Bila imtiaz pada tahun akhir berada di tapak di Kapuaja itu, iaitu pada tahun 2010, 2010, okey. Kawasan keluasan yang ada di Kapuaja itu hanyalah keluasan dia 1.2 ekar sahaja. Dan jumlah pelajar terakhir yang ada di Imtiaz Kapuaja iaitu 211 orang pelajar sahaja. Merupakan satu jumlah pelajar yang ramai lah dengan keluasan tersebut. Dan sebelum kita berpindah ke tapak sementara di asrama berkelompok Yayasan Terengganu di Padang Landak, okey, kita terpaksa memohon izin dengan dengan Sekolah Menengah Agama Makrif menumpang satu blok asrama dia di bahagian tepi jalan tu untuk dijadikan sebagai kelas akademik. Sebab kekangan yang bangunan yang sedia ada di tapak tepi masjid tu tak cukup dah nak buat kelas untuk anak-anak pelajar. Jadi terpaksa ulang alik satu yang agak memenatkan lah cikgu dan juga pelajar. Alhamdulillah, dengan sokongan Pak Urus Takbir daripada pihak Yayasan Terengganu pada masa tersebut, maka anak-anak pelajar dan juga warga Imtiaz ini diberi satu peluang ke tempat baru yang lebih selesa, lebih, orang kata lebih hebat lah pada masa tersebut, okey, iaitu ke asrama berkelompok Yayasan Terengganu Daerah Besut yang dibina di Padang Landak pada masa tersebut. Asalnya ia dibina untuk asrama berkelompok lah, okey. Tetapi dengan situasi yang semasa ada itu telah dijadikan sebagai tapak sementara lah imtiaz. Kenapa dikatakan ia sebagai tapak sementara imtiaznya? Ialah kerana pada masa tersebut juga kerajaan negeri telah merasmikan tapak imtiaz yang sedia ada sekarang ini sebagai lokasi untuk penempatan imtiaz besut. Yang maksudnya yang kekal lah. Okey, jadi sambil menunggu tapak yang imtiaz besut ini yang dibina di belakang IPG ini siap, maka warga imtiaz bergerak dahulu ke asrama di Padang Landak tu lah. Okey. Dan di sana alhamdulillah satu lonjakan inovasi dan juga satu lonjakan itu anak-anak imtiaz pun menjadi semakin terselah dia punya dari segi kecemerlangan dan juga pelbagai aktiviti pun kita dapat buat, sebab kalau di imtiaz ni dia ada satu lagi sukan dan aktiviti khas imtiaz, dia panggil sukan elit imtiaz, iaitu aktiviti memanah, berkuda, renang, okey. Jadi kalau di Kampung Raja dulu nak memanah terpaksa guna padang awam tepi SK Kampung Raja tu. Untuk main bola pun terpaksa tu pada awam, tak ada padang. Ada. Tapi kalau dah berpindah ke Padang Landak ada padang. Alhamdulillah, tak ada masalah lah. Memanah, berkuda pun kita dapat buat. Kalau nak naik kuda mana kan tidak ada di kawasan tu, sempitnya kawasan kan. Jadi itulah rezeki yang Allah Taala bagi. Dapatlah kita bergerak ke ke tapak sekarang ni yang dah jadi sekolah menengah Madrasah Modern Maidam sekarang ni, 3M. Sekarang ni tapak tu. Okey, apabila sekitar tahun 2015, okey, apabila sepenuhnya siap premis imtiaz besut yang ada sekarang ini siap, maka telah diarahkan oleh pihak kerajaan negeri untuk imtiaz besut berpindah daripada tapak yang di Padang Landak tu ke sinilah. Jadi 2015 kita bergerak masuk ke sini dan alhamdulillah sampai sekarang lah ini adalah rumah untuk anak-anak warga imtiaz lah. Alhamdulillah. Itulah. Kemudiannya ni kan bangunan baru imtiaz kan, cantik. Jadi kita nak tanya sikit lah tentang seni bina sekolah imtiaz ni. Seni bina daripada mana cabaran dalam buat imtiaz terbaru ni. Ya. Seni bina dah. Okey. Dia sebenarnya apabila sebut imtiaz, nak tak nak kita tidak boleh melupakan jasa pada pengasas kita, Tan Sri Datuk Haji Idris Yusof,
yang sentiasa merupakan antara orang kata ayah kepada Imtiaz. Imtiaz ini adalah anak kesayangan dia. Itu perumpamaannya. Dan itulah hakikatnya yang perlu kita semua akur. Maksudnya ia merupakan satu inspirasi sebenarnya kepada Tan Sri dengan adanya Imtiaz ini, dan reka bentuk bangunan yang dibina ini sebenarnya merupakan satu idea yang dapat saya lupa tadi nak bagi tahu yang mana sebelum daripada penubuhan Imtiaz ini, Tan Sri bersama dengan rombongan pengurusan Imtiaz pada masa tersebut telah melawat pelbagai sekolah di seluruh dunia. Antaranya sekolah Islamic School di UK, iaitu yang dipelopori oleh Cat Steven. Okay. Dan juga ke Cape Town, Afrika, dan juga beliau pernah ke Agra, India. Okay. Dan kalau kita lihat bangunan seni bina Imtiaz ni lain pada yang lain kan. Okay, ada kubah berbentuk U kan, dan ada dataran apa semua. Okay. Dan satu lagi elemen dia ada sungai di tengah-tengah. Sungai di tengah-tengah kan. Itu sebenarnya elemen air tu, dan juga bila kita masuk ada kolam dak depan tu dak. Okey. Itu satu cetusan idea yang agak kreatif dan inovatif daripada Tan Sri. Yang mana seni bina ni kalau ikut pemahaman yang saya dapatnya ialah diambil daripada, dan dia punya color dia pun kan lain kan, warna tak pink kan. Itu daripada bangunan Agra di Agra, India. Itu sebenarnya satu cetusan idea yang menarik lah sebenarnya. Okey. Yang mana ia merupakan satu seni bina peninggalan dinasti Delhi dulu, Kesultanan Islam di India dululah. Itu dia. Dari segi cabaran lah, kemudian dari segi cabaran yang terbesar dalam membangunkan Imtiaz ini, iaitu dari segi cara untuk kita managekan dia. Bangunan besar, fasiliti besar, okey. Semua kelas di sini semuanya adalah fully aircon. Semua full aircon. Kalau kita kat IBG pun boleh tentu lagi tak? Boleh tentu lagi. Jadi semuanya full aircon. Okey. Dan maintenance dia agak tinggi lah. Tapi alhamdulillah dengan adanya SABK, okey, pihak kementerian dan juga pihak lembaga pengelola sekolah iaitu Yayasan Terengganu berjaya mengurus tadbir sekolah ini dengan baiklah. Alhamdulillah. Untuk pembangunan projek ini sepenuhnya dulu dikendalikan oleh pihak kerajaan negeri lah, di bawah Yayasan Terengganu, untuk membina dan menyiapkan bangunan sekolah ini sebenarnya dikendalikan oleh pihak Yayasan Terengganu lah, melalui peruntukan kerajaan negeri. Tetapi apabila dah siap apa semua, dan bila sekolah dah dimasukkan di bawah SABK, maka perkongsian utiliti apa semua adalah melalui KPM dan juga pihak Yayasan Terengganu lah. Itu dia lah. Elemen reka bentuk yang paling unik dalam bangunan ini yang pertama sekali adalah kubah. Kubah lah. Kubah sebenarnya yang mewakili tradisi Islam lah. Kalau kita lihat ada di mana bangunan-bangunan yang masyhur dalam sistem pendidikan Islam, tak dapat lagi daripada kubah kan, seni bina kubah lah. Sebagaimana contohnya kalau kita lihat di Baghdad, kita itu yang mana Baghdad dulu merupakan pusat pendidikan dan juga pusat kebudayaan Islam yang terbesar di dunia pada masa tersebut, pada kerajaan zaman Abbasiyah dulu apa semua. Begitu juga zaman kegemilangan kerajaan Turki Uthmaniyah, seni bina kubah, dan tidak lupa juga iaitu dalam keteladanan Islam yang 700 tahun megah berdiri, iaitu di Andalusia, Spanyol. Walaupun telah tiada lagi runtuhnya keteladanan tersebut, tetapi peninggalan sejarah tidak dapat dinafikan. Benda tu rasanya di Cordoba kita lihat. Tapi yang sebenarnya itulah yang seni bina yang ada itu mempunyai satu inspirasi
ke arah untuk melahirkan generasi ulul albab yang mana Tan Sri cuba untuk lahirkan balik generasi-generasi ilmuwan, tokoh-tokoh ilmu Islam yang hebat-hebat dulu. Seperti Al-Khwarizmi, Al-Idrisi, Ar-Rusdi, apa semua. Jadi dia ada perkaitan sedemikian Islam dan juga kecemerlangan akademik dan juga modul yang ada di Imtiaz itu sendiri ke arah melahirkan generasi ulul albab. Semua ilmu tu saling berkait. Dia saling berkait. So itulah dari segi itu. Okey. Bismillah. Seterusnya kita nak masuk tentang cabaran pula lah. Okey. Apa cabaran terbesar dalam menaikkan nama sekolah Imtiaz ni sendiri? Dari berbagai aspek lah. Dari berbagai aspek lah. Okey. Okey, cabaran terbesar untuk menaikkan nama sekolah menengah Imtiaz ini, okey. Kita dapat lihat sekarang ni arus pembangunan dan juga arus perubahan dalam pendidikan negara berlaku, okey. Itu tidak dinafikan sesuai dengan peredaran zaman dan juga pergerakan cabaran di abad ke-21 dengan pelbagai cabaran lah. Okey. Tapi alhamdulillah asasnya masih ada untuk Imtiaz Besut dan juga di Imtiaz ini. Dalam kurikulum kita masih lagi bersama dengan KPM, tak ada masalah. Tidak ada berlaku pertentangan, okey. Selari kita masih menggunakan kurikulum yang sama, okey. Dari segi akademik pun sama dan alhamdulillah mendapat sokongan 100% daripada pihak Yayasan Terengganu, daripada KPM untuk kecemerlangan anak-anak di Imtiaz, okey. Cuma dia ada penambahbaikan lagi. Ada penambahbaikan lagi. Kalau dulu anak-anak ini mereka hanya menghafal dan juga mengikuti program science stream, okey, program community, program-program yang diatur untuk program asasi Imtiaz. Dan alhamdulillah hampir 6 tahun dah kita ada satu program tambahan ekstra untuk anak-anak, iaitu kita panggil program Syahadah Al-Ulia Ulul Albab. Untuk yang menengah atas. Dan program ini merupakan satu-satunya program yang ada di Malaysia yang diusahakan oleh pihak KPM, dan satu-satunya sekolah yang melaksanakan program itu ialah Imtiaz Besut. Itu specialnya untuk anak-anak Imtiaz Besut. Okey. Okey. Apa yang dikatakan program Syahadah Al-Ulia Ulul Albab ini ialah anak-anak ini mereka merupakan anak-anak yang terpilih. Syarat untuk masuk program ini, kalau ikutkan, kalau yang tingkatan 1, okey, kalau yang tingkatan 1 nak masuk Imtiaz, kelayakan semasa iaitu mereka wajib lulus temuduga, tapi satu temuduga, iaitu ujian bertulis, interview dan juga saringan, itu barulah layak untuk masuk ke Imtiaz. Yang mana pengambilan pelajar itu sepenuhnya dikendalikan oleh pihak Yayasan Terengganu melalui perjanjian MOU. Maka Yayasan Terengganu mempunyai hak untuk pengambilan pelajar dan juga penempatan pelajar oleh KPM. Okey. Jadi itu bagi tingkatan 1. Okey, kemudiannya untuk tingkatan 4, syarat pengekalan untuk tingkatan 4 di Imtiaz, okey, yang pertama sekali, pelajar yang sedia ada di Imtiaz, mereka wajib mempunyai mencapai 15 juzuk ke atas. Baru dapat kekal di Imtiaz. Kalau tidak memanglah jadi terpaksalah keluar. Terpaksa keluar. Itu syarat pengekalan. Bukan kemudian baru diikuti dengan syarat akademik. Itu TP4 ke atas untuk 5 subjek utama, BM, BI, Math, Sains dan juga Bahasa Arab. Okey. Jadi apabila mereka naik ke tingkatan 4, yang specialnya, okey, yang specialnya cabaran dia sekarang ni kita mempunyai tiga aliran. Cabaran ni, okey, iaitu yang pertamanya kalau dari segi ni iaitu science stream. Kita KBT, curriculum tahfiz, okey, itu satu aliran KBT, okey, science stream biasa, okey. Kemudian science stream dia drop untuk subjek bio, dia ambil account. Okey. Dan yang ketiga ini yang special tadi, yang itu cabaran kita iaitu Syahadah Ulia Ulul Albab tadi, okey. Pelajar-pelajar Syahadah Ulia Ulul Albab ini yang kita panggil pelajar ulia, okey. Mereka ini mengambil
kelayakan untuk mereka masuk ialah 20 juzuk ke atas. Dan melepasi tapisan temerga oleh pihak KPM. Bukan pihak sekolah, KPM yang keluarkan surat tawaran bersama dengan pihak Yayasan Terengganu. Jadi Al-Quran 20 juzuk, okey, dan science stream. Okay, plus lepas selain pada belajar science stream, fizik, bio, kimia apa semua tu, mereka juga belajar mantan dan kitab-kitab turah, kitab-kitab lama. Itu. Dan inilah anak-anak yang menjadi takungan kecemerlangan imtiaz sebenarnya. Yang dapat straight A+, yang mana mereka mengambil 12 subjek. Dan ini mereka yang mendapat straight A+. Bukan straight A+. Itu alhamdulillah. Dengan majoritinya bila dia orang dapat khatam ni, habis SMN tu dia orang dah khatam dah 30 juzuk. 30 juzuk hafazan. Itulah yang Allah Taala bagi untuk anak-anak. Itu dari segi dan cabaran dari segi kurikulum ini, iaitu kita lain pada yang lain. Walaupun kita SBP, maksudnya berasrama penuh, okey, kita tak boleh nak di-compare dengan sekolah biasa. Itu cabaran. Sebab setengah ibu bapa masih lagi kurang memahami situasi anak di imtiaz. Okey. Jadi alhamdulillah lah pihak sekolah dari masa ke semasa memberi pemahaman kepada ibu bapa, tidak boleh nak comparekan anak masing-masing yang berada di imtiaz dengan sekolah biasa. Kesibukan mereka yang mana mereka belajar dari pagi, subuh dah turun dah ke surau dengan kelas tahdir pagi, baca Quran dah pagi. Pagi 6.30 turun dah sampai pukul 7, break sekejap untuk breakfast sampai 7.30, 7.30 masuk kelas Al-Quran, halaqah rasmi Quran sehingga 9.30 pagi. Dan dia break sekejap untuk pagi, minum pagi, kemudiannya sambung balik kelas akademik sampai 12.30, break tengah hari sekejap, kemudian pukul 2 sambung balik, sehinggalah 4.30 petang. Itu satu benda yang agak tu lah. Okay. Tadi kan Ustaz ada cakap tentang kalau betul tentang program syahadah Ulia Al-Faq tu kan. Macam mana pula cabaran daripada segi guru tu sendiri? Macam guru kan ajar kita lama. Kalau dari segi guru pula, alhamdulillah lah untuk guru kita dapat bekalan guru daripada KPM lah. Sebab semua guru kita pun guru KPM. Cuma alhamdulillah untuk program khas asasi program khas Ulia ni kita dapat bekalan daripada KPM, guru-guru yang boleh dikatakan agak mahir lah dan terlatih. Cuma peringkat awal itu agak mencabarlah dengan bilangan guru yang agak belum lagi mencukupi lah untuk menempuh. Tapi sekarang ni alhamdulillah tak ada masalah lah. Cuma ada lagi ialah dari segi cabarannya, dari segi itu kekangan dari segi masa lah sebenarnya untuk anak-anak ni, sebab dia orang sampai ke petang dan malam pun ada kelas juga. Jadi itulah boleh kata jadual dia tu agak padat lah. Itulah dari segi tu. Kalau untuk murid-murid yang tak dapat nak catch dari segi tahfiz, kurikulum, kiranya dia orang kan ada tapisan pula untuk meneruskan di imtiaz ni. Kalau yang tak mampu meneruskan tu, ada ke program-program khas? Kalau yang daripada menengah rendah ni kan, 1, tingkatan 2, tingkatan 3 kan, biasanya anak-anak pelajar ini, masa-masa tingkatan 1 tu, peringkat awal proses penyesuaian diri tu memang ada lah, tak dinafikan, memang ada. Dia dah tak biasa lagi tinggal di asrama. Biasa yang adik-adik kita yang sekolah rendah kan, macam mana. Kemudian bila dah masuk tingkatan 1, dia orang rasa proses penyesuaian diri tu, tapi alhamdulillah selepas 3 bulan apa semua dapat sesuaikan diri lah. Itu cabaran tu biasa lah. Yang ada juga yang kes-kes yang terpecih, dia rasa dia tak dapat catch up lah di imtiaz ini sehingga tingkatan 3, dan mereka akan keluar lah biasanya pada tingkatan 4. Masuk naik tingkatan 4 tu dia orang keluar lah. Tapi bilangan yang keluar tu agak sedikit sangat lah. Dia sebenarnya seronok duduk sini sebenarnya. Sebab pembelajaran secara enjoy. Sebab dia ada SEM, dia ada inovasi, dia ada
program-program yang orang kata banyaklah program. Outdoor program tu banyak juga. Dia kata seronok tu. Kemudian dari segi sekolah ni sendiri kan dulunya dia daripada swasta. Jadi macam mana dia boleh berada di bawah Yayasan Terengganu? Okey. Peringkat awal penubuhan memang ditubuhkan sebagai private school di bawah Yayasan Ihsan, kemudiannya berdaftar di bawah Majlis Agama Islam Terengganu, kemudiannya melalui perubahan kepimpinan kerajaan negeri, maka imtiaz telah diambil alih oleh pihak Yayasan Terengganu lah pada tahun 2004. Pada tahun 2004 itu kemudiannya golongan yang terlibat dalam mengangkat nama sekolah menengah Imtiaz ini yang pertama sekali ialah tokoh-tokoh utama yang ni selain pada Tan Sri Haji Idris Yusof ialah pengetua pertama imtiaz lah. Pengetua pertama imtiaz yang apabila imtiaz berada di bawah Yayasan Terengganu, pengetua pertama imtiaz telah berada di Yayasan Terengganu dan diambil alih oleh pengetua yang kedua, Tuan Haji Hussein. Mantan KPP di JPN yang telah menjadi pengetua yang kedua di Imtiaz Sud. Dan pada masa tersebut Dr. Wan Zikri telah berada di adat syarikat Kerajaan Negeri Terengganu pada masa tersebut yang dikenali sebagai IISB. IISB ni iaitu anak syarikat Yayasan Terengganu yang bertanggungjawab mengurus takbir imtiaz. Yang pada masa tersebut dah ada imtiaz. Bukan sekadar imtiaz besut sahaja. Ada imtiaz Besut, Dungun, Kuala Terengganu, Kuala Berang pada masa tersebut. Jadi Dr. Wan Zikri lah bersama dengan tenaga-tenaga utama penggerak imtiaz seperti Encik Azwandi dan juga ramai lagi tokoh-tokoh lain yang bergerak bersama membina dan mengurus takbir imtiaz pada masa tersebut lah. Sehinggalah pada saat dan ketikanya pihak Yayasan Terengganu telah mewujudkan satu unit khas iaitu bahagian pengurusan imtiaz di Yayasan Terengganu untuk menguruskan dan mengelola lah urus takbir imtiaz ini sampai sekarang. Kepada pencapaian lah, kita sendiri tahu imtiaz ni sememangnya popular lah dengan kejayaan-kejayaan anak-anak murid ni. Alhamdulillah. Jadi apakah pencapaian tertinggi yang diperoleh imtiaz setakat ini? Kalau ikutkan pencapaian tertinggi yang diperoleh anak-anak sekolah ini banyak sebenarnya. Cuma yang orang kata kerana nak lihat dari segi skala akademiknya, alhamdulillah ramai anak-anak kita yang telah mencapai straight A plus. Bilangan yang jumlah yang mencapai straight A plus itu semakin tahun semakin meningkat. Dan golongan contohnya saya ambil yang tahun lepas lah, SPM 2023 tahun lepas. Yang mana yang mendapat straight A plus 3 orang. Yang sebelum pada itu hanya 2 orang saja naik. Jadi setiap tahun tu naik. Dan yang mendapat straight A iaitu untuk 12 subjek tadi 27 orang satu kelas. Yang sebelah A pula berbelah-belah orang, lebih kurang dalam 18 orang sebelah A. Jadi dari segi kecemerlangan akademik itu tidak dinafikan lah. Memang anak-anak alhamdulillah cemerlang lah. Dan dari segi pencapaian tertinggi untuk tahfiz dalam sejarah Imtiaz Besut, kita ada tercatat satu nama yang agak sinonim dengan Imtiaz Besut, iaitu seorang pelajar, iaitu nama dia Muhammad Muslim. Yang ini pelajar ini sekarang ni kalau tak silap saya dah jadi ustaz. Dia lepas IPG mana saya tak ingat, saya lupa dah. Dan kenapa saya highlightkan beliau dari sudut tahfiznya ialah dia dapat habiskan khatam hafazah Al-Quran 30 juzuk itu dalam tempoh masa 9 bulan sahaja. 9 bulan sahaja. Itu memang hebatlah.
dengan nak hafalnya, dengan nak habisnya, itu hebat dah. Dan alhamdulillah ada juga pelajar kita yang lain-lain sebagaimana saya beritahu tadi lah, yang dapat mengikuti jejak yang ditinggalkan itu. Dari segi co-curriculum, anak-anak kita pencapaian di peringkat kebangsaan memang banyak lah. Curriculum terbaru kalau yang ikutkan minggu lepas. Dari segi kepimpinan, yang ini yang dapat saya highlightkan ialah dari segi kepimpinan. Sebenarnya satu lagi, setiap tahun anak-anak di Imtiaz Besut mendapat anugerah kepimpinan terbaik di peringkat kebangsaan. Contohnya, setiap tahun dapat anugerah ketua pengawas terbaik kebangsaan. Boleh dikatakan setiap tahun, tempat pertama. Sehingga kan diberi penangguhan dahulu penyertaan Imtiaz Besut. Tapi tak apalah, kita terima lah, kita hold dulu. Tapi walau bagaimanapun, dalam sudut kepimpinan anak-anak pelajar ini, dari segi kemejadian mereka juga masih lagi menyelah dari segi kepimpinan. Dan terbarunya, setiap tahun juga kita dapat kepimpinan dari segi PRS, pembimbing rangka sebaya terbaik kebangsaan. Yang terbarunya pada minggu lepas dapat anugerah Platinum. Anugerah Platinum ni yang tertinggi lah, PRS terbaik kebangsaan. Itu anugerah ketua pengawas terbaik kebangsaan itu setiap tahun lah. Dan kemejadian co-curriculum dari segi penyertaan di peringkat international banyak lah. Anak-anak kita joint venture tu memang banyak sangat-sangat lah. Okey, itulah dari segi pencapaian tertinggi lah. Kemudian dari kita tahu kecemerlangan ni banyak disumbangkan oleh guru. Ada tak individu lain yang menyumbang pada kecemerlangan sekolah? Okey, kecemerlangan ini sebenarnya secara asasnya daripada guru, tetapi tidak boleh dinafikan. Kecemerlangan itu tidak akan berlaku hanya daripada sumbangan satu pihak sahaja. Jadi kecemerlangan yang pertamanya ialah daripada stakeholder, iaitu berpunca daripada sokongan daripada pihak Yayasan Terengganu, daripada pihak KPM, daripada ibu bapa sendiri, dan yang mana boleh dikatakan kejayaan anak-anak di Imtiaz ini dengan berkat sokongan semua pihak. Kalau ibu bapanya dengan pelbagai sumbangannya, pelbagai dananya, pelbagai sokongan lah, sarana ibu bapanya memang sangat-sangat membantu guru lah untuk membina dan juga karakter anak-anak lah, sehingga berjaya lah. Itulah boleh dikatakan lah, sumbangan semua pihak lah. Yang mana Imtiaz ni dapatlah dikenali sebagai community school. Semua pihak memberi sumbangan untuk kejayaan dan juga kecemerlangan anak-anak. Itulah. Itu. Kemudian tadi secara umum kita tahu tentang pencapaian kecemerlangan sekolah ni. Sekarang kita nak tahu tentang bila tahun yang betul-betul nama Imtiaz ni di puncak, yang orang ramai buka mata kenal Imtiaz ni. Okey, kemuncak sebenarnya kecemerlangan pada sekolahnya ialah semasa di bawah kepimpinan pengetua yang ketiga. Kalau pengetua yang pertama, dia sebagai pencetus, dicetuskan oleh Tan Sri Idris Yusof, dan dia sebagai penggerak cetusan idea. Itu pengetua yang pertama. Pengetua yang kedua sebagai penggerak lagi, okey, dan pengetua yang ketiga sebagai yang melonjakkan ke Imtiaz itu, yang mana pengetua yang ketiga iaitu arwah Ustaz Tuan Haji Abdul Wahab bin Arsyad, merupakan orang kata sinonim lah dengan kecemerlangan Imtiaz lah. Yang kebangkitan Imtiaz ini selepas dicetuskan oleh Tan Sri, diteruskan oleh Ustaz Wan Zikri, Tuan Haji Husin, dia merupakan penggerak bersama. Tidak putus ni, hubungan tidak putus antara mantan pengetua-pengetua itu bersama dengan arwah Tuan Haji Abdul Wahab pun tak putus. Tapi dia sebagai pencetus lonjakan itu semasa kita menerima anugerah sekolah berprestasi tinggi negara, yang mana hasilnya ialah kita dapat lihat kecemerlangan Imtiaz dalam SPM yang melonjak, sehingga kita dapat
capai GPS sekolah yang terbaik peringkat kebangsaan nombor 1 negara dalam SPM pada masa tersebut. Dan pencapaian guru pun ramai, yang cikgu-cikgu yang kita dapat lahirkan, guru-guru yang hebat, guru-guru yang cemerlang, dan juga yang lain-lainnya, iaitu dari segi penglibatan anak dengan program-program international. Dan kecemerlangan itu dapatlah kita buktikan dengan kedatangan tokoh-tokoh besar ke sekolah Imtiaz Bersut. Seperti Raja Perlis yang hadir ke Imtiaz Bersut, iaitu pada tahun 2011 kalau tak silap saya, dan saya sendiri yang sambut dan memberi ucapan diraja lah untuk tuanku. Bila sampai surat kuning itu memang ketar tangan lah. Kebetulan pada masa itu arwah pengetua mengerjakan umrah. Jadi PKP pada masa itu juga tak sihat, sakit, okey. Jadi saya yang kena ambil alih. Tak apalah, satu pengalaman orang katakan. Kemudian tokoh-tokoh lain, sehingga kan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib pun hadir sama di sini, okey. Dan tokoh ulama masyhur dunia, Dr. Zakir Naik datang sini, Datuk Syekh Muzaffar pun datang sini. Datang sini, itu kata tokoh-tokoh, pakar-pakar motivasi apa semua, ramailah tokoh-tokoh yang orang kata cukup masyhur, datang hadir tengok macam mana kemenjadian anak-anak ini berlaku. Dengan berkatnya kita jadikan QEI itu sebagai asas pembinaan karakter anak-anak. Jadi satu pencapaian orang kata agak luar biasa lah. Dan kesibukannya agak luar biasa juga. Tapi alhamdulillah lah, keberkatan itu ada. Keberkatan itu ada. Kita tidak rasa penat, kita tidak rasa letih dalam mengurus takbir sekolah untuk kemenjadian anak-anak sebenarnya. Itulah yang kita katakan. Kemudian di sebalik kejayaan-kejayaan ini pasti ada usaha-usaha daripada murid, guru-guru sendiri nak mencapai kecemerlangan ini. Jadi apa rahsia? Mungkin dari segi belajar, dari segi ataupun ada kaedah yang guru-guru imtiaz guna yang tak ada kat sekolah lain ke? Bahaya. Okey, dari segi rutin belajar, sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, okey, anak-anak pelajar, dia orang bangun pagi itu pukul 5, dah siap-siap dah semua, okey, dah pakai uniform lengkap dah, okey, dan just turun untuk solat subuh dalam keadaan yang dah lengkap dah. Dalam keadaan pengurusan diri dah lengkap dah semua, dia orang turun. Okey, kemudian terus kepada kelas tahdir pagi untuk dia baca Quran, solat subuh, baca Quran. Okey, kemudiannya break untuk untuk sarapan pagi, 7.30 masuk balik alaqah pagi. Dia yang diikuti dengan dengan kelas akademik 9.30 pagi sampai 12.30. Kemudian break lagi, kemudiannya pukul 2 masuk balik kelas sesi yang kedua, sesi petang sehingga 4.30 petang. Okey. Dan sebelah petang tu dia orang diberi waktu untuk riadah lah. 4.30 asar tu sehinggalah pukul 6.30 petang. Untuk 6.30 petang. Okey, kemudian malamnya pula dia orang untuk makan malam sehingga maghrib pukul 7. Okey, pukul 6 suku sehingga pukul 7 makan malam, diikuti dengan solat maghrib, kemudian kelak Al-Quran secara rasmi, cikgu-cikgu dia hadir sehingga pukul 9 malam. Okey, kemudian prep. Prep itu untuk yang menengah rendah biasanya prep secara sendirilah, maksudnya berdikari dah. Dan untuk menengah atas ni yang tingkat 4, tingkat 5, dia orang ni prep secara terbimbing. Maksudnya guru akan hadir sama setiap malam, termasuk malam minggu dan juga hari minggu. Dia akan hadir bersama, adakan kelas, extra kelas. Okey, kalau ada banking pun banking untuk subjek-subjek lah, semua subjek lah untuk yang menengah atas. Okey, dan biasanya dia orang habis jam 10.30 malam.
10:30 malam dia orang akan solat isyak berjemaah, dan kemudian baca al-Mulk dan sebagainya lah. Okey. Dan ruang masa itu tengah malam itu sebenarnya juga kalau mungkin adik-adik cikgu semua agak rasa pelik kan, duduk asrama kan penat kan malam kan. Mesti lapar lah. Jadi kalau di Imtiaz kita ada kios. Jadi malam-malam ni anak-anak pelajar ni dapat lagi untuk bersantai-santai. Lepas break pun santai-santai, western food, okey, masakan panasnya, apa semuanya, tu semua ada sehingga pukul 11 malam. Itu di kafe. Dan juga koperasi. Yang mana koperasi kita dapat anugerah koperasi jualan 1.5 juta. Itu koperasi agak besar lah. Jumlah jualan 1.5 juta ni besar. Jadi alhamdulillah lah. Jadi menyokong keberadaan anak-anak yang rasa selesa, dia rasa tak stres lah. Itu juga salah satu rahsia sebenarnya untuk anak-anak rasa seronok berada di sekolah. Okey. Persekitaran pembelajaran dia yang agak kondusif dengan kemudahan fasiliti aircon, fully aircon, apa dia, siapa tak nak belajar aircon, kan. Jadi alhamdulillah lah, satu keistimewaan untuk mereka. Kesihatan itu menyebabkan fokus mereka tu ada dalam belajar, dari segi PDP yang terancang, yang sebagaimana saya bagi tahu tadi, yang terancang oleh guru-guru, dan ada di kalangan guru-guru kita ni yang telah cemerlang, apa semua. Itu juga satu proses PDP yang dapat membantulah kecemerlangan anak-anak. Dan juga untuk ekstra kepada kejayaan akademik anak-anak ni juga, iaitu kita ada penglibatan ibu bapa yang daripada guru-guru luar, dan juga ibu bapa yang committed, yang mencari tenaga-tenaga pengajar luar untuk datang ke sekolah. Inilah salah satu rahsia. Dan diorang ni akan hadir pada weekend dan juga untuk ekstra kelas-kelas malam lah, ke sekolah lah. Selain daripada itu juga komitmen ibu bapa sendiri, contohnya macam Dr. Fauzi sendiri, sepanjang anak dia berada di sini, memang dia antara orang-orang yang komited dalam arus pembangunan sekolah, komitmen kepada sekolah siang malam. Cikgu di Imtiaz siang malam akan hadir ke sekolah. Begitu juga ibu bapa, kita ada dasar, kita 24 jam ibu bapa boleh hadir ke sekolah. Kalau SPP tak boleh kan, MSN tak boleh. Di sini, okey, itu yang saya kata tadi, lain pada yang lain. Parent dapat hadir ke sekolah 24 jam. Jumpa dengan anak, bawa makanan dengan anak, santai-santai dengan anak, berkelah dengan anak, apa semua. Itu yang menyebabkan kenapa ya, kalau ikutkan padat kan, anak-anak tapi masih lagi seronok, santai berada. Itulah salah satu rahsianya. Itu salah satu rahsianya. Dan program komuniti yang contohnya kalau ibu bapa ada buat kenduri apa semua, okey, boleh bawa datang sini. Okey. Dan kalau ada majlis tahlil apa semua, okey, nak angkut satu bas, nak angkut ke rumah dia, okey, bawa. Boleh, tak ada masalah. Untuk solat jenazah apa semua, okey, tak ada masalah. Okey je. Okey, itu dari segi rahsia lah, rahsia. Kemudian sokongan itu pun banyaklah, sokongan dana-dana daripada, contohnya daripada pihak bank, memberi semua duit zakat, daripada NGO yang memberi sumbangan dana sebesar sehingga puluhan ribu, adalah. Memang banyaklah sangat-sangat. Itu sebenarnya yang menyokong sebenarnya menjadi anak-anak ni. Orang kata bila ada duit segala benda insya-Allah jadi. Itu. Kalau idea ada tapi tak ada duit memang tak ada jadi juga. Itulah bendanya. Okey. Dari kejayaan sekolah, pasti ada individu yang terlahir daripada Imtiaz ni, yang sekarang ni jadi mungkin individu yang tersohor. Jadi kita nak kenal lah siapa kelahiran Imtiaz ni. Dah susah sikit ni, buat ramai. Nak dah bida apa? Okey, yang pertamanya, okey, kita orang kata usia masih lagi setahun jagung lah, walaupun Imtiaz baru dalam 20-25 tahun penambah Imtiaz. Kalau nak compare dengan sekolah-sekolah yang dah establish, contoh Tengku Fatimah, apa tu, Kisas,
semua tu kan. Sekolah-sekolah yang apa yang dah memang orang kata daripada zaman dulu lagi kan dah establish. Tapi alhamdulillah walaupun baru tapi kita dah ada tokoh-tokoh yang hebat lah, walaupun masih lagi generasi baru. Nak kata hebat tu tak, itu boleh dinilai sendirilah. Contohnya yang kita dapat Salwa itu, yang pelajar daripada UiTM Dungun yang dapat anugerah akaun terbaik, penilaian peperiksaan terbaik dunia tu, nombor 2 terbaik dunia yang Salwa daripada sini, daripada itu contoh dalam pendidikan dari segi generasi yang nak kata tokoh yang menjadi viral lah kan, kenangan tu. Okey. Dan juga kita ada yang dapat anugerah yang terbaru ni, yang dapat anugerah dari segi tajaan PhD. Sebenarnya anak-anak kita ni ramai sekarang ni antara yang akan balik sebagai saintis Islam. Dia orang ni dapat tajaan 1.5 juta untuk sama belajar dalam multidisiplin. Dia dapat double degree, master dan juga PhD sebelum usia mereka 30 tahun. Mereka akan pada tu lah. Cuma ada tokoh-tokoh besar tu belum ada lagi. Cuma kalau segi hiburan tu, dalam dunia hiburan tu kan mungkin kenal Lofa kan. Lofa kenal kan. Tapi yang suami dia tu Puris tu, itu anak didik saya tu. Daripada India besok lah. 2 tahun lepas dia datang waktu pagi, just jumpa cikgu-cikgu apa semua, tengah hari balik. Nak bagi tahu tu je lah. Cuma yang lain-lain ramailah yang tokoh-tokoh korporat. Contohnya CEO untuk Mahligai, grup bas Mahligai tu kan, CEO dia tu adalah daripada India Besut, Faris. Okey. Kemudian apa dia lagi, yang menjadi pilot pun ramai. Okey. Pilot ni dalam bidang untuk penerbangan awal di CCA, okey, pun ramai. Yang jadi pilot pesawat pejuang pun ramai. Doktor ramai. Sebab tu boleh kata dalam pelbagai bidang. Cuma yang menjadi tokoh-tokoh pendakwah pun agak ramai lah, tapi masih lagi tidak menonjol menjadi sebagai tokoh besar. Okeylah. Dan di peringkat IPT ramai yang menjadi tokoh-tokoh kepimpinan pelajar. Itulah rahsia-rahsia yang ada. InsyaAllah saya jangka lebih kurang dalam 10 tahun lagi mereka akan menjadi tokoh-tokoh besar yang dapat menjadi figur lah kepada masyarakat kita. Itulah insyaAllah lah. Okay. Kemudian imtiaz ni bukan sahaja tersebut dalam aspek akademiknya, seni-seni dia. Jadi ada tak institusi-institusi lain yang nak meniru dari segi seni bina imtiaz ke, ataupun struktur pendidikan macam menggabungkan elemen tahfiz? Okey. Jadi alhamdulillah dari segi seni bina ni rasanya hanya pihak-pihak tertentu lah saja yang mampu kan, iaitu melalui dasar-dasar kerajaan ataupun semua. InsyaAllah dah hari itu semasa lawatan daripada tuanku daripada Perlis, dia orang bawa lebih kurang dalam 3-4 buah bas, termasuk untuk mengambil seni bina yang ada untuk dibina di Perlis lah. Termasuk dari segi modul, dari segi kurikulum yang apa yang dilaksanakan di imtiaz lah. Begitu juga dengan MB Perak pada masa tersebut. Dan sekarang kita dapat lihat di Perak pun dah ada imtiaz sebenarnya. Imtiaz Kuala Batas. Imtiaz Kuala Batas Perak. Ada di bawah Datuk Zahid Hamidi, Timbalan TPM kita. Okey. Dan juga di Melaka kita ada imtiaz Melaka. Kita ada imtiaz Melaka yang diasas oleh TPM kita, Datuk Zahid Hamidi. Dan juga kita ada imtiaz Banting di Selangor. Imtiaz Banting di Selangor di bawah Majlis Agama Islam Selangor, dan sekarang ini menjadi SABK juga. Okey. Dan sebenarnya imtiaz ini dari segi program imtiaz ini telah dikongsi bukan setakat di peringkat dalaman Malaysia saja. Itu dari segi Malaysia, dan sekolah-sekolah yang lain pun dah banyak
dah kita sekarang ni imtiaz dah dikembangkan, dah ada SBP. Contohnya SBPI Temua, program Temua, MRSM Ulul Albab. Okey, itu semua telah dikongsi dan diintegrasikan di sekolah-sekolah yang sedia ada. Dan juga yang lebih menariknya, sekolah-sekolah Islam di selatan Thailand pun telah hadir dan belajar dengan imtiaz besuk, seperti Mahat Tahfiz Darussalam di selatan Thailand, yang pelajar dia lebih kurang dalam 5,000 pelajar. 5,000 pelajar. Satu sesi 5,000. Al-Furqan, kemudiannya di Yala, Thailand. Yang di Yala saya lupa nama sekolah tu, dan pelajar dia lebih kurang dalam 6,000 orang pelajar. Cikgu saja 500 orang lebih. Cikgu saja 500 orang lebih. Dan juga yang terbaru, bulan lepas kita dapat daripada lawatan daripada daripada Yayasan Al-Azhar daripada Bromo, Surabaya, yang hadir untuk untuk belajar macam mana kemenjadian murid diintegrasikan program hafazat Al-Quran itu dan juga kecemerlangan akademik. Kita dari segi ini tidak ada menjadi hak cipta imtiaz. Kita kira ilmu ini adalah hak cipta bersama. Kita sharing. Dan alhamdulillah lah, dari segi ini kita dapat sebarluaskan ilmu Allah yang dipinjamkan kepada kita ini untuk kebaikan bersama lah. Itu dari segi kecemerlangan lah. Tanya juga lah tentang sumbangan sekolah ni kepada sektor pendidikan di negeri Terengganu. Okey. Kalau dari segi sumbangan imtiaz dalam sektor pendidikan negeri Terengganu ni, dia antara menjadi sekolah takungan lah, kecemerlangan akademik. Boleh dikatakan setiap tahun imtiaz. Maksudnya bukan imtiaz besar sajalah, maksudnya semua imtiaz menjadi takungan di setiap daerah itu sebagai sumber kecemerlangan kepada PPD, sumber kecemerlangan kepada JPN ya. Dan juga ia telah menaikkan nama LPS sekolah, iaitu Yayasan Terengganu lah, di Persada Nasional dan juga antarabangsa sebagai LPS bagi saya yang terbaik lah dalam menguruskan imtiaz. Untuk kemajuan sekolah ni, adakah terdapat sumbangan daripada mana-mana badan bukan kerajaan yang daripada ini banyak lah. Ini sebagaimana yang saya bagi tahu tadi lah. Yang pertamanya daripada IPT. Okey, IPT banyak menyumbang. Sebagai contohnya saya ambil tahun lepas kita dikunjungi oleh pihak HQ Berakyat daripada Kuala Lumpur yang hadir bersama dengan pegawai KPM. Dia orang cuba untuk mendapatkan bakal-bakal pelajar untuk menjadi pakar-pakar dalam bidang syariah kewangan. Okey. Jadi apabila dia rujuk dengan pihak BPI KPM, maka mereka bagi tahu okey, boleh datang ke imtihan besok. Okey. Dia orang datang ke imtihan besok, berjumpa dengan pelajar. Alhamdulillah, tahun ini contohlah, tahun ini mereka menyumbang 3 orang pelajar terpilih untuk mendapat scholarship penuh daripada pihak Berakyat untuk sambung belajar ke Jordan dan keluar nanti bekerja dengan pihak Berakyat sepenuhnya. Dengan scholarship, kalau tak silap saya, untuk seorang pelajar dia dapat lebih kurang dalam 260,000 sepanjang dia belajar. Jadi 3 orang dapat. Tak payah fikir dah, lepas ni nak keluar, nak kerja apa, semua tak payah dah. Dan antara UTP, okey, tahun lepas dia taja pelajar, seorang pelajar, dan tahun ni pun insya-Allah pada bulan 9 nanti dia akan hadir untuk dapatkan lagi. Dan yang paling ramai sekali adalah USIM. USIM memanglah boleh dikatakan kalau sebut pelajar imtiaz, boleh kata dia takat terus, borong terus. Alhamdulillah, ada ramai juga pelajar yang keluar negara lah. Yang tu sebenarnya, dan mereka ni mendapat tajaan dan juga sumbangan-sumbangan daripada pelbagai badan lah. Scholarship ni dari segi Bank Negara, dari segi Khazanah Nasional, MARA, dan
dan ni banyaklah untuk dan dari segi kemajuan sekolah dengan tajaan-tajaan itu sebenarnya juga yang memberi satu impak yang memajukan lagi sekolah lah. Dan kalau kita lihat Lada Rakyat Terengganu banyak memberi sokongan untuk kemajuan sekolah, dan juga pihak SKM, iaitu koperasi, angkasa, iaitu yang saya katakan pelbagai agensi yang terlibat selain pada pihak berwajib lah, yang dapat memajukan sekolah lah. Semangat itu orang kata pelbagai dapat memberi semangat kepada sekolah. Dari segi Encik sendiri, apakah kesan baik buruk dari penubuhan sekolah imtiaz ni? Dari segi baik buruk penubuhan imtiaz sebenarnya, buruk tak ada, saya rasa baik. Sebenarnya satu inovasi, bukan inovasi, satu perubahan dalam sistem yang dapat menyokong ke arah kecemerlangan pendidikan negara. Sebenarnya dia tidak bercanggah dengan kurikulum KPM dan sebagainya. Dia cuma ada, orang kata, satu sisi lagi yang dapat melonjakkan lagi kemenjadian murid dalam falsafah pendidikan negara itu. Kita dapat lihat situ kemenjadian murid dari segi JERIS, JERIS itu semua terlengkap dengan baik dengan adanya. Yang penting bagi saya iaitu sudah tiba masanya untuk kita pelajar-pelajar, khususnya murid-murid, anak-anak yang beragama Islam ini, untuk kita dekatkan dia dengan Al-Quran. Sebab itu satu sumber yang terbesar untuk mereka fokus dan juga mencapai kecemerlangan. Itulah dari segi itu. Dan kesan baik lagi segi penubuhan imtiaz ini, sekarang ini anak-anak yang berada di imtiaz sekarang ini, ia telah sebenarnya bila tubuh imtiaz ini telah membuka mata masyarakat di negara kita untuk hantar anak ni dalam dalam sekolah-sekolah yang bersumberkan kepada pendidikan agama lah. Sekarang kita dapat lihat banyakkan sekolah-sekolah SPP pun bagus, dan juga cuma bila ditambah baik dengan nilai baru, bersumberkan kepada Al-Quran, ini maka satu lonjakan sebenarnya. Sebab saya lihat secara peribadi, anak-anak kita ni, generasi anak-anak Melayu kita, mereka mampu untuk cemerlang bersaing dengan bangsa-bangsa lain dengan syarat mereka fokus dalam belajar. Sebab tu kita boleh lihat mungkin dengan adanya imtiaz ini memberi satu aura barulah untuk perubahan ke arah nak tambah baik lagi pendidikan yang ada. Itu dia. Itulah. Sebagai penutup, kita nak tanya jugalah tentang harapan Tuan terhadap sekolah ni di masa akan datang, dan apakah cadangan-cadangan dalam meletakkan sekolah ni di peringkat yang lebih cemerlang. Lebih cemerlang. Harapan saya insya-Allah kepimpinan pengurusan sekolah dan juga yang sedia ada tidak akan kekal selama-lamanya, yang akan berputar. Satu generasi akan hilang dan akan muncul lagi generasi kepimpinan baru dan sebagainya. Apa yang penting ialah kita terus memelihara nilai-nilai asas kecemerlangan imtiaz yang ada, yang diasasi oleh Tan Sri Haji Idris Yusof dan yang ditetapkan oleh lembaga pengurusan sekolah iaitu pihak Yayasan Terengganu, dan kita dapat menjana inovasi dan juga idea berdasarkan pada nilai-nilai asas tersebut dengan lebih kreatif dan juga lebih berinovasi. InsyaAllah satu hari nanti nilai imtiaz ini dapat kita sebarluaskan ke sekolah-sekolah lain. Dan juga tak semestinya bila ke sekolah baru nilai itu dan kita terpaksa tukar nama sekolah tu sebagai nama imtiaz. Tidak perlu. Cuma kita adaptasikan nilai-nilai yang ada itu untuk kemenjadian pelajar, dan harapan saya lagi supaya imtiaz besok khususnya terus dapat menerajui kecemerlangan pendidikan negara kita pada masa akan datang lah. Terus kekal cemerlang. Dan cadangan saya
dalam meletakkan sekolah ini di peringkat A lebih cemerlang, yang pertama sekali ialah semua pihak perlu bergerak ke depan mengejar kecemerlangan yang ada di depan, terutama sekali dalam pembangunan kecemerlangan diri. Sebab bila kita nak urus takbir sebuah sekolah yang cemerlang, maka dia kena ada pemimpin yang cemerlang, kena ada kepimpinan yang hebat, kena ada guru-guru yang hebat, warga-warga yang hebat. Walaupun kita tengok seorang staf kaki tangan biasa, tetapi apabila dia menghayati nilai yang ada di imtiaz, dia dapat bergerak sebagai satu pasukan sebenarnya untuk cemerlang. Contohnya bila dia tengok anak-anak yang lalu depan dia amalkan budaya salam, dia mendidik juga, dapat mendidik. Itu kecemerlangan. Sebab kecemerlangan itu bukan hanya dalam kelas, dia itu bermula daripada persekitaran yang cemerlang. Dalam kelas cemerlang, insya-Allah dia akan keluar menjadi seorang yang cemerlang. Insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsi lah. Itu insya-Allah lah. Tapi kalau nak tengok secara lebih detail fakta-fakta dia, boleh tengok dalam YouTube, imtiaz, sejarah penubuhan imtiaz. Ada di YouTube, dia punya dia punya video rasmi dia lah. Kalau kita dapat lihat dalam YouTube ni, kita boleh lihat dia punya sejarah penubuhan imtiaz ini. Dia ada, video korporat imtiaz. Kita lihat contoh ni. Ini dia punya tu dah. Ni segi video korporat imtiaz dah. Melahirkan generasi ulul albab yang bercirikan Quran, ensiklopedia dan mari kita tengok sekejap. Saya rasa pada kita dengan masuk kelas Dr. Fauzi, tayang video ni ya. Inilah Quran, ensiklopedia dan ijtihad di Bumi Terengganu. Satu usaha untuk mewujudkan sekolah agama bestari telah dicetuskan pada 31 Mei 1999. Ini saya beritahu tadi, saudara-saudara. Ini idea. Idea cetusan sekolah Ini pengetua yang pertama. telah dizahirkan Ini Tan Sri. oleh Yang Berhormat ni. Datuk Idris Jusuf. Dia lah. Ianya adalah kesinambungan daripada program Pintar Quran Ini asas dia. yang telah dilaksanakan di Besut Terengganu. Di kampung-kampung dia ada program Pintar Quran. Tapak asal sekolah ini Ini tapak asal dia dulu. Sekarang ni yang bangunan kekalnya, hak yang tengah tu tadi lah. Yang lain tak ada dah, utuh dah tapak asal. Ini yang kekal saja. Itu hak ni, hak belakang tu baru. Hak ni habis 180,000 upgrade bangunan ni. Ashabul Kahfi. Itu yang saya kata tadi, Ashabul Januari Kahfi. 1999. Mula buat operasi. Pelajar India yang telah mencorak wadah Dia tiba-tiba berkuda dulu, kita terpaksa guna pinjam tempat orang. satu kenyataan. Pada tahun yang sama juga menyaksikan beberapa orang pelajar lagi turut menyahut seruan untuk menghidupkan roh sekolah imtiaz. Matlamat utama penubuhan sekolah imtiaz Ini di sini lah ni. ialah untuk melahirkan profesional Islam yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang agama dan akademik, malahan juga cemerlang dalam bidang sains, Ini di Jepun sekarang. matematik, ICT dan kemahiran bersosialisasi serta kepimpinan. Visi sekolah imtiaz ialah untuk melahirkan generasi ulul albab. Manakala visi sekolah imtiaz ialah untuk memperkasakan sistem pendidikan holistik untuk melahirkan insan seimbang, bercirikan Quranik, iaitu kemampuan menghafaz 30 juzuk Al-Quran serta memahami tuntutan Al-Quran. Ciri ensiklopedia. Ini bahasa Perancis di Dungun. Tapi dibuat kat sini. DTA untuk Masjid Grey dan Mandarin. Tapi sekarang ni kita dah ada cikgu Mandarin pada KPM. Berkeupayaan memberikan pandangan dalam penyelesaian umat, memaksimalkan keupayaan otak dan minda
berfikiran Drone kreatif dan inovatif, serta berteknologi tinggi. Dengan berteraskan moto Soleh Pintar, matlamat untuk melahirkan generasi ulul albab di samping melahirkan pemimpin di peringkat Ada kerja belakang dah ni generasi ni. global leadership. Oh, semua dah kerja dah, semua. Jadi tentera ke apa, hak ni kata hak blok ni. Maju setapak lagi dengan terbinanya bangunan akademik baru. Pengambil alihan sekolah imtiaz Ni imtiaz apa tu? di bawah pengurusan Pontianak Yayasan ni. Terengganu pada tahun 2004 Tak ni. telah membawa kepada pembukaan beberapa buah sekolah imtiaz lagi Ya, di betul. beberapa daerah di seluruh negeri Terengganu. Aktiviti dan pembelajaran di sekolah imtiaz berbeza dengan sekolah-sekolah yang lain kerana apa yang dititik beratkan ialah pembelajaran yang mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, pelajar-pelajar didedahkan dengan kelas hafazan, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, dan ETA, iaitu English Teaching Assistant. Selain daripada memfokuskan kepada pembelajaran, aktiviti riadah dan kurikulum di sekolah imtiaz berangkumi aktiviti berkuda, berenang, memandang Berenang Bukit Keluang. Ha, dia Bukit Keluang. avionik, solarik, dan fotonik. Yang ajar berkuda Ini semua selaras guru-guru dengan imtiaz tuntutan juga. Yang ajar berkuda, jurulatih berkuda. Sekarang ni cuma buat sementara ni kita terpaksa hold dulu sebab jurulatih kuda kita telah diambil oleh tuanku. Sekarang ni tuanku dah block dah, dia tak bagi dah. Untuk jurulatih tu latih pelajar di sekolah. Memang dah tuanku siapa nak ikat. Ni Pak Asni sekali dengan Tasri yang bina imtiaz. Pak Asni dia bina apa dia? Sekolah apa dia di KL. General Certificate of Secondary Education yang membolehkan sekolah imtiaz dikenali sebagai Imtiaz International Tafiz Science School. Sejak tertubuhnya sekolah imtiaz, banyak pencapaian dan anugerah Ini arwah telah diterima. Ni bersyarah sekarang ni. Sekolah imtiaz Arab Jordan dah jadi cikgu imtiaz, kemudian menetap di Malaysia jadi pensyarah di UC sekarang. Ya. Pada seluruh warga imtiaz untuk terus mengejar kecemerlangan di dunia dan akhirat. Selaras dengan prinsip kerajaan Ini masa kerajaan negeri dulu lah. yang dicetuskan oleh Ni MB lama yang amat berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Razif Abdul Rahman. Masa depan sekolah imtiaz dilihat lebih cerah kerana melalui 8 prinsip TTB atau transformasi Terengganu baru. Kerajaan negeri sangat menekankan prinsip memperkasa pendidikan. Ini dengan terbinanya kompleks imtiaz besar yang dilengkapi dengan prasarana serba moden dan boleh menampung sehingga Ya sama lelaki, ya sama puan. Okey. Dia tengah ni seorang. Lepas tu dia makan belakang. Belakang. Sekolah Ni dia makan. Dia arah satu tu budak akademik. Kelas akademik. Dua. Library dia lebih kurang dalam library dia sahaja lebih kurang separuh pada bola. Pada bola depan tu kan, separuh tu library. Memang luas lah. Boleh lah kalau bila-bila nak datang nak tengok. Choose a broker with the most profitable. Itulah boleh bagi tahu dia communication sikit sebanyak. Itulah sikit sebanyak perkongsian untuk pagi ni. Kebetulannya hari ni free lah sekejap. Sebab esok Jumaat Nazir nak datang. Alhamdulillah kita daripada 10,000 buah sekolah di Malaysia, kita dapat shortlist 25 buah sekolah terbaik yang diverifikasi untuk anugerah institusi pendidikan terbaik negara. Kemudiannya daripada 25 buah sekolah dah diverifikasi oleh Jumaat Nazir kali pertama itu, dan insya-Allah esok pukul 7 pagi Jumaat Nazir datang kali kedua untuk anugerah lah. Untuk anugerah. Jadi daripada 10,000 buah sekolah seluruh Malaysia. Jadi kita dah berada dalam shortlisted lah sekarang ni untuk anugerah. Ya alhamdulillah lah, sama-sama doa lah. Cikgu Nazia asal Pahal sekolah di Kuala Lipis. Sekolah Siti Nurhaliza. Bukan. Saya sekolah baru.
Sekolah baru. Ni apa dia? Waktu Isha? Sekolah SMK Falahiyah Kota Baru. Pasal pakai ada? Falahiyah. Ada kaunselor daripada sini hak baru pergi ke APG, Syiab Fakrul. Ya tu senior Falahiyah. Falahiyah. Dia antara kaunselor terbaik kekuasaan. Sebab tu dia tarik ke APG tu. Satu kerugian besar untuk MT Hausa. Tu je kena. Saya sekolah hari biasa. Sekolah mana? Pelabuhan. Pelabuhan Tupak. Dekat Kuantan. Dekat Kuantan. Kat Balok. Apa saya duduk di dekat Balok nama Cenda. Apa saya dia Petronas. Dia pelabuhan ni, dia di Kelantan ada satu tak? Di Wakaf Baru rasa. Tu saya tanya tu Tupak lah tu. Nama sekolah. Golak lah tahun akhir ke bila? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. InsyaAllah. InsyaAllah posting tu boleh tu. Minta lah nak masuk Intihad. Cikgu KPL sini. Cikgu sini amal Kelantan amal. Kedah amal. Kedah amal. Kelantan amal. Pahal ada seorang 2. Adalah Pahal ada juga. Tapi satu Malaysia lah. Kalau pelajar yang paling jauh sekarang ni seorang pelajar tingkatan 2. Dia lahir dan membesar di Daman, Arab Saudi. Dan sekarang ni dia berada di sini. Dan family dia semuanya di Daman, Arab Saudi. Dan balik hanya pada cuti panjang sahaja. Dia kalau tu anak-anak pelajar ni dia akan balik rumah akhi dia. Dia masuk sini dia adik-adik akak. Daripada form 1 sampai ke tingkatan 5 dia ada adik-adik akak dia. Dia akan balik rumah adik-adik akak dia tu. Itulah. Ya, Ustaz. Kena. Bayang datang lagi. Tu saya bawa depan ni ada kat Gallery Walk tu depan kami. Ada lah. Sebab itu yang